آل الكرام وأصحاب الشؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Lillah, kepunyaan Allah lah yang esa dan tunggal, yang maha hidup dan yang maha berhak dengan kebenaran, yang maha mengurus seluruh makhluknya dan maha mendiri dalam kepengurusannya, dan maha abadi, maha kekal dan maha tampak, maha zahir dalam keabdian manifestasinya. Allah ialah kepunyaan. Lillah, kepunyaan Allah lah. Apa dia? Ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit yang dinamakan zatiyah dan sifat fi'liyah, yang dinamakan akan zat dan juga sifat fi'li, perbuatan. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawat wa ma fil ard, dan juga barang yang ada di bumi. Iaitulah karakter ketiadaan yang dapat menerima penampakan jejak sifat-sifat zatiyah yang menciptakan dan melahirkan wujud kauniyah, kosmik, iaitulah wujud segala makhluk ini. Zat yang zatiyah yang sebenar ialah dia, yang lain ni ialah dia panggil kauniyah, makhluk yang menunjuk ke atas keberadaannya dan kebesarannya dalam pengurusan segala-galanya. Dan kinaniyah serta warid ghaibiyah dan wahdiyah ainiyah, mana serta yang datang yang bentuk ghaibiyah, bentuk wahdiyah, bentuk gaib dan ketunggalan, dibangsakan pada pandangan ainiyah. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil tidak ada satu pun yang terlepas daripada dia. Itu ringkas. Dan setelah tampak sesuatu yang tampak dan yang tidak nampak, sama ada yang dapat dilihat atau tidak, maknanya wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu melahirkan, menunjukkan, wahai para bayangan, jika kamu melahirkan, mana kamu mengizharkan, zahirkan, menunjuk, wahai para bayangan. Siapa? Kita semua lah. Ya, sebab wujud kita ni membayangi wujud Allah. Apa makna membayangi? Bayang menjadi dalil. Jadi wujud makhluk ni dalil yang menunjuk atas kewujudan Allah Ta'ala.
Begitu juga sifat, segala sifat kita. Sifat kudrah kita membayangi kudratillah, iradah kita membayangi iradatillah, dan seterusnya. Wahai para bayangan dan pantulan, kita ada panggil bayangan dan juga pantulan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika engkau menzahirkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hatimu, egoism dan identitas, apa tu? Identitas, wujud, macam bahasa tu. Dan kemandiran dengan jejak-jejak. Iaitu sekiranya engkau tufu ma fi anfusikum, wa in tubdu kamu zahir, atau tufu kamu sembunyi. Itu maksudnya lah. Ada yang kita zahirkan atau yang tertutup. Au tufuhu, atau yang kamu menyembunyikan. Yuhasibkum bihillah, Nasihat Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Semua perbuatan yang kita sembunyikan atau kita nyata, semua itu akan dihisap, tidak ada yang tertinggal, dan diberi keadilan dalam pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa saja yang kita buat, kita kena ingat di sana apa resiko ketika menghadap Allah taala. Kalau benda itu baik, terus; kalau tidak, berhenti. Itu saja, senang. Nasaya Allah taala akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu, iaitu Allah SWT akan merangkum segala nama-nama dan mengetahui segala sesuatu, bahkan segala sesuatu akan bahkan segala sesuatu akan musnah dalam wujudnya dan fana dalam zatnya. Apa makna dia? Segala sesuatu akan lenyap, segala sesuatu akan fana bila ditajallikan zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hati manusia tu dia boleh menerima dua, sama ada yang hak atau yang batil. Yang hak ialah Allah taala, yang batil ialah makhluk. Ya, nisbah kewujudan, wujud makhluk bila dilawan, diadu dengan wujud Tuhan, kewujud kita ni batilun, ya, maknanya adamun mahdun, adam mahad, ketiadaan pada hakikat. Adapun wujud dia, wujud yang hakiki, yang sebenar, mana wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Itulah wujud sebenar. Wujud sebenar apa? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa, bahkan dia yang mengikat sesiapa. Adapun wujud kita terikat, kita diikat oleh Allah Ta'ala. Ya, wujud Allah Ta'ala dia tidak terikat, bahkan dia yang mengikat. Fayaghfiru liman yasha', maka Allah Ta'ala mengampuni, menutupi dosa egoisme dan maksiat ghairiyah. Maksiat ghairiyah. Siapa ghairiyah? Selain makhluk. Makhluk selain Allah Ta'ala, makhluk. Adalah ampunkan kepada siapa? Liman, bagi mereka, yasha, yang ia kendaki. Siapa yang dikendakinya di antara para hamba dengan anugerah dan wujudnya, dia akan ampunkan. Yang dia tak ampunkan, dia tak kendaki, yang syirik dengan Tuhan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak memberikan ampunan dosa orang menyekutukan akan dia. Wa yaghfiru liman yasha. Atas dia mengampunkan yang lain beri. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Selain daripada syirik, dia ampun. Itu bagi orang yang dikehendaki. Adapun dosa menyekutukan Tuhan, nak settle macam mana? Dia kena mengucap balik, mengucap balik, sebab dia dah kufur, dia dah kafir dengan Tuhan.
Dosa kafir dosa yang paling hebat kedahsyatan ni, dan sebab dia mencabar ketuhanan Allah. Abna Adam, ya, dalam hadis Nabi kata apa? Sesungguhnya ada Adam itu fi naba'in azim, pada cerita yang besar, akhluqu wa arzuqu wa yubadu ghairi. Aku jadikan dia, aku rezekikan dia, beri menumpang atas muka bumi, tiba-tiba dia disembah yang lain dari aku. Itu makna satu jenayah besar. An-nas fi naba'in azim, manusia dalam satu cerita yang amat dahsyat, amat besar. Mana akhluqu wa arzuqu wa yu'badu ghairi. Aku jadikan dia, aku beri rezeki, tiba-tiba dia sembah yang lain dari aku. Sebab dosa syirik ia merosakkan akan akidah. Adapun dosa yang lain daripada menyengutuhkan Allah Ta'ala, dengan bahawa dia masih beriman kepada Allah, maka dia mohonlah keampunan dengan sungguh, maka Tuhan akan berikan keampunan dia. Dia bertobat sungguh, akan diterima taubatnya. Wa yu'azzibu man yasha, wa yu'azzibu man yasha, dan mengazab dia man akan mereka yasha, yang dikehendaki. Dia siksa, dia azab, ya, siapa yang dikehendakinya, dengan apa? Mengalahkan dan mengusirnya menurut kehendak bebas, demi menunjuk kekuasaan dan kekuatannya. Maknanya Allah Ta'ala mengazab sama ada di dunia, bagaimana berlaku Yahudi di Madinah diusir keluar, ya, dan begitulah kekalahan mereka dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Ditewaskan. Itu dunia baru, belum di akhirat lagi dahsyat azab. Jadi bagi siapa yang dikehendaki, sebab tu kita orang beriman, kalau dia mati kita serah pada Ta'ala, ya. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, barang siapa yang mati dia beriman, wa lam yatub, sedangkan tak nampak dia bertobat daripada kesilapan dia. Dia tak sembahyang, minum marak ke apa, ya, tapi dia masih beriman kepada Ta'ala, dia tak sempat, dia bertobat, dia mati, maka fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dia serah kepada Allah Ta'ala. In sya'a azabah wa in sya'a ghafar. Kalau Tuhan kenak dia boleh azab, kalau dia nak ampun tu hak dia. Itu maknanya. Selama apa? Iman dia tidak rosak. Kalau iman dia rosak, tak ada jalan lain, tak sempat tobat, kekal dalam neraka selama-lama. Wala'ayazabillah. Berarti iman, akidah benda penting sentiasa dipantau supaya dia jangan rosak, ya, dan supaya dia biar meningkat dari semasa ke semasa. Dan menyiasat siapa yang dikehendakinya dengan mengalahkan dan mengusirnya menurut kehendak dia lah, bebas. Mana kehendak Tuhan tidak dirangkum oleh siapa, tidak dikawal. Dia nak buat, dia buat, demi menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Pasal kalau dia nak orang tu hebat-hebat, terbalik dan wali dia terbalik ujung. Kalau dia nak orang jahat, paling jahat, kalau dia nak angkat, dia angkat jadi wali mana dia, ya, itu kerja dia mana ni. Ar-Rafi' mengangkat kerja dia, Al-Muzil pun dia juga yang menghina, menjatuhkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah qadirun ala kulli syai', itu asal dia. Di sini kata wallahu ala, makna lebih dalam makna dia. Allah Ta'ala atas tiap-tiap satu maha kuasa. Mana dalam tiap-tiap satu makhluk, termasuk diri kita ni, ya, nampak di situ kudratillah. Nampak kudrat Allah Ta'ala dalam setiap diri makhluk. Sebab apa? Itu taksir kudrat, mana kesan daripada kudrat, dipanggil ta'alluq at-taksir, kesan, ya. Dan Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu, segala syai', ya. Wa indana syai'un huwal mawjudu. Di sini kami ahli sunnah wal jamaah, syai', benda mawjud, semua itu adalah dalam genggaman kuasa dia. Dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu meliputi segala yang ada di alam semesta semua. Qadirun, mana maha kuasa, mana semua yang ada tidak terlepas dari kuasa dia, ya. Mana dia mengadakan dan dia meniada.
ijad wal i'dam. Ijad mengada benda yang tak ada, yang keluar dari siapa dia mengadakan. Siapa? Kudrat Allah Ta'ala. Zat yang bersifat kudrat adalah yang memberi taksir kesan kepada mengadakan sesuatu. Dan dia juga al-i'dam, nama dia juga, dia yang meniadakan. Benda dah ada ditiadakan, benda yang berada diadakan. Itu semua ada hikmat besar daripada Allah Ta'ala. Ya, yang paling besar adalah menguji kita nak tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana di kalangan kamu yang lebih elok amalan ni, untuk diberikan balasan di sana besok. Maknanya kalau tiap-tiap satu dalam ni tadi ada kesan, asar, maka kita melihat segala makhluk, mesti hati kita ada memandang dan sedar akan kekuasaan dia. Kalau tidak, maka butalah mata seseorang atau insan itu. Qadirun ma'ana maha kuasa dengan kudrat, bila azali lagi dan abadi kekal. Maknanya kudrat Ta'ala sedia kala, qadim, azali, dan juga abadi kekal selama-lamanya. Yang mengendalikan secara mutlak, maknanya ia mengendalikan, mengurus segala sesuatu. Allahu yudabbiru samawati wal ard, dia mentadbir langit dan bumi secara mutlak, dia tidak terkait dengan siapa-siapa. Lepas daripada muqayyad, ya, dia kena mengendalikan, kita mengendali terkait dengan Tuhan. Kita nak kalau Tuhan izin dapatlah, kalau tak izin habis terbatal ni. Ya, ni. Adapun Tuhan tak ada siapa yang boleh mengawal, bahkan dia yang mengawal segala-gala ni, yang mengurus, mengendali secara mutlak. Itu kita tengok hebat kebesaran Allah yang maha dahsyat. Cermin ni adalah memandang pada diri kita ada, pada segala makhluk ni pun ada, dipanggil mazhar, tempat zahir. Dengan kudratnya dia azali, azaliyan, pada azali dan abadi, mana kekal, mengendalikan secara mutlak segala yang telah ada dan yang akan ada. Ya, itu. Ya Allah. Dan tiada satu biji zarah. Zarah ni kalau bahasa bawah atom, benda yang tak boleh nak dibelah bagi, terlampau halus, dipanggil zarah, dipanggil jauhar pardi. Ya. Nah, menunjukkan terlampau kecil pun ada absent daripada kehadirannya. Ya. Dan tiada suatu pun yang menyebutkannya walaupun sejenak. Tiada satu yang terlepas daripada Tuhan, dan begitu hebat sekali darat, laut, semua dalam pentadbiran tiap saat, tak ada satu pun terlepas. Dia tidak mengganggu, tidak menyebukkan. Kita bila kerja banyak ni kita pening, sibuk-sibuk je, dah pening kan? Baru sikit kerja dah pening. Allah tak ada tambah apa pun tak, sebab semua daripada dia. Sebelum ada benda ni, dia yang rancang, dia yang susun satu persatu. Itulah kehebatan kebesaran Allah Ta'ala yang dituntut kepada kita untuk sentiasa memerhatikan. Ya, dan banyak di sana ayat-ayat yang berbentuk sedemikian. Ya, kulin suru maza fis samawati wal ard, dan tu panggil. Ya, afala tatadabbarun, mutak fikir, Tuhan kata. Ya, afala yanzurun, diguna lapan nazara pula. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan tengokkan macam mana unta tu Tuhan jadikan dengan padang pasir ni. Semua Tuhan sebut satu. Ya. Supaya manusia itu mengenal akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Sebab tiap-tiap sesuatu adalah membayangi kudrah dia. Dalil ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka kerana itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman, amanar rasul, telah berimanlah rasul, ya, fana dalam Allah Ta'ala yang maha kekal. Ditafsirkan beriman dia ni apa tuan?
iman yang kukuh, yang mana keimanan dia lenyap, ya, kekal memandang dia, lenyap daripada yang lain, yang tenggelam dalam perjumpaan dengannya. Mana perjumpaan dengan Allah Ta'ala maksudnya apa? Liqa qalbi kita, bukan berjumpa macam depan ini, bukan. Tetap siran dia. Bima unzila ilai, beriman Rasul dengan barang yang turunkan kepada apa yang turunkan padanya, berupa apa? Iaitu hakikat, makrifat, mukasyafah dan musyahadah yang terus bertambah banyak, iaitu al-mutakasirah, yang bertambah-tambah, dan selalu maknanya baru seiring dengan silih bergantinya tajalli yang berasal, ya. Tu satu persatu Tuhan buka. Berarti iman para rasul dia naik, para nabi dia tak turun. Iman malaikat dia mendata. Iman para nabi rasul dia naik. Iman kita yang takut naik sikit turun banyak kan. Naik satu hun turun 10 kaki ni. Ya, naik sikit turun banyak, itu yang kita takut. Sebab tu kena pantau selalu. Memeriksa muhasabah, murakabah dan musyahadah. Amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbih. Mir rabbi mana daripada Tuhannya, yang telah mendidiknya untuk menjadi khalifah dan wakilnya. Itulah mengembangkan rahsia-rahsia beban nubuah dari salah, turunkan kepada para rasul. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman yang mengikuti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan kepada beliau dan mengikut jejaknya, jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua tu kullun amana billah, semuanya itu beriman kepada Ta'ala yang esa dan maha perkasa dengan keagungan dan kebesarannya. Wa malaikati, dan para malaikatnya yang berciri sifat-sifat zat dan namanya. Wa kutubihi, beriman dengan segala kitab-kitab yang diturunkan melalui para rasul untuk memberi hidayat dan petunjuk. Wa rusulihi, dan segala rasul jamaah, dan makna rasul-rasulnya yang mengingatkan para pemilik mata batin, ya, dan kecergasan. Makna rasul memberikan maknanya pendidikan, peringatan, bimbingan, yang dikenali dengan ulil basair wan nuha, orang yang cerdik, yang punya mata hati yang tajam terhadap ayat-ayat yang agung dalam bentuk rahsia dan hal-hal tersembunyi, yang membuat segala bentuk penglihatan tumpul dan segenap hawa nafsu runtuh. Ya, ketumpulan akal manusia dengan dunia saja akan runtuh. Hidup yang dibina akan hawa nafsu juga akan runtuh bila datangnya petunjuk keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'al haq wa zahaqal batil, datang hak maka tenggelam yang batil. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, setelah nyata bahawa semua adalah darinya, minallah, dan kembali kepadanya, ilallah, tak ada apa, dari dia kita datang, kepada dia kita kembali. Maknanya. Dan setelah mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan keluasan ilmunya, maka qalu, mereka mengatakan dengan sukarela, ya, qalu sami'na wa ata'na, iaitu kami dengar dan terima, maknanya dengan rela, ya, ata'na, dan kami taat kepada semua yang mereka bawa, ya, kerana semuanya adalah darimu, iaitu dari Allah Ta'ala. Apa saja yang datang dari para rasul adalah hakikat dari Tuhan. Dan berhadap, ya, dan berharap ghufranak, keampunan, ghufrana rabbana, mana akan mengharapkan akan keampunan
daripada Ta'ala. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Allah. Ampunilah kami ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang telah memelihara kami dengan pakaian imkan, ya. Pakaian imkan atau pakaian kemakhlukan kita. Dan wa ilaika, kepada engkaulah sahaja mana, wahai Tuhan kami, ya, yang menuntun semuanya, Tuhan yang memelihara, bukan kepada selain engkau, tidak. Kerana tiada yang lain bersamamu, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah telah ada, tak ada siapa yang boleh serta dengan dia, tak ada taraf. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wa ilaika, dan ilaika, kepada engkau ya Allah, al-masir, tempat kembali, ya, iaitu saat kembali daripada setan imkan. Macam bahasa ini maknanya apa tu? Kepada Allah juga dikembalikan balik manusia, ya, kepada jalan dia. Habis. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepada para hamba-Nya, ya, tentang sesuatu yang akan membuat mereka kembali kepadanya dan memupus segala usaha yang mereka lakukan tanpanya, dengan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.